Sesiapa saja yang bertugas di hospital mental, tak kiralah doktor ke, jururawat ke, mereka ini adalah orang-orang yang hebat. Sebab tak semua orang mampu untuk berhadapan dengan pesakit-pesakit yang ada kalanya agresif dan ada kalanya menakutkan. Dalam video kali ini, Akmal membahaskan tentang pengalaman doktor maupun jururawat yang berhadapan dengan situasi yang menakutkan dan seram. Cerita ini datangnya daripada seorang jururawat yang bekerja dengan seorang pesakit yang mengalami skizofrenia. Pada suatu hari dia menjaga seorang pesakit ni. Tiba-tiba pesakit ni menoleh ke arah dia dan berkata betapa bahagianya mempunyai anak lelaki ataupun mengandung anak lelaki. Jururawat ni macam pelik lah sebab dia tak mengandung pun. So dia pun pergi cek lah. Bila dia pergi cek, dia dapati yang dia sebenarnya mengandung. Seolah-olah pesakit tu dah tahu dan meramal masa depan dia. Dan ternyata dia mengandung anak lelaki, sama macam pesakit tu kata. Bagi Akmal ni sangat menyeramkan lah. Sebab orang yang sakit, yang berada di hospital mental, boleh meramal apa yang akan berlaku kepada kita. So dua perkara yang pesakit ni kata benar-benar terjadi kepada dia. Lepas tu bukan itu saja ramalan pesakit ni. Dia buat ramalan sekali lagi. Dan ramalan ini agak menakutkan dan menyeramkan. Pada satu hari, jururawat ni sedang bekerja di hospital berkenaan. Tiba-tiba dia terjumpa lagi dengan pesakit yang sama. Lepas tu pesakit ni cakap kepada dia, "Saya bersimpati ke atas bayi awak." Jururawat ni pun tanyalah, kenapa dia cakap macam tu? Apa maksud dia? So dia pun cakap, dia kata yang bayi yang dikandung tu takkan bertahan. Dan sekali lagi, apa yang dikatakan pesakit tu benar-benar terjadi. Jururawat ni mengalami komplikasi dan bayi yang dikandungnya meninggal dunia. Sangat menyeramkan. Seolah-olah dia bertemu dengan orang yang boleh meramal masa depan dia. Dan yang menakutkan, orang itu adalah pesakit mental. Pada suatu hari, seorang jururawat membuat rondaan. Tiba-tiba dia terdengar suara seorang pesakit yang ketawa histeria di dalam biliknya. Dia pun pergi tengoklah. Pesakit ni duduk di tengah-tengah bilik dalam keadaan tangannya berlumuran darah. Ternyata pesakit ni makan 4 jari dia sendiri. Bila jururawat ni nak selamatkan dia, tiba-tiba dia kata, jari dia rangup macam carrot. Lepas ni kalau kita makan carrot, mungkin terbayang-bayang kisah ni. Pesakit ini agak menakutkan. Dia melakukan benda-benda yang orang normal tak sanggup lakukan. Menurut jururawat yang bercerita tentang kisah ni, pesakit ini agak terkenal kerana mencederakan diri dia sendiri. Dia mencabut rambut-rambut dia sampai botak. Dan bukan itu saja, dia mencabut bulu-bulu di seluruh anggota badan dia sampai tak tersisa. Pada suatu hari mereka pergi memeriksa dia di dalam bilik. Mereka dapati dia berlumuran dengan darah, termasuk darah yang keluar dari mulut dia. Rupa-rupanya dia mencabut hampir ke semua gigi dia. Dan yang menyeramkan, dia menelan hampir ke semua gigi dia. Kejadian ini membuatkan jururawat tersebut trauma sepanjang hidup dia. Setiap hari dia terbayang-bayang dengan kejadian ini. Terus dihantui. Cerita ini mengenai seorang pesakit yang mengalami kerosakan pada bahagian otak dia. Dia cenderung untuk makan apa saja yang berada di sekeliling dia. Dia makan apa saja, cawan plastik, pinggan plastik dan termasuk baju dia sendiri. Sampaikan dia terpaksa diasingkan di dalam sebuah bilik. Dan dalam bilik tu tak boleh ada apa-apa barang. Tak boleh ada apa-apa barang yang berdekatan dengan dia. Sebab takut dia mungkin akan makan barang-barang tu. Bahkan tilam pun dia makan. Pada satu malam dia mengorek sebelah mata dia. Bila jururawat tanya mana mata dia, dan mereka pun tercari-cari di mana mata dia. Mungkin anda dah boleh bayangkan di mana mata dia. Ternyata dia makan mata dia sendiri. Bayangkan dia diletakkan di bilik yang kosong. Jadi tak ada benda yang boleh dia makan. Mata dia sendiri pun dia boleh makan. Sangatlah ngeri. Dan kejadian ini benar-benar terjadi. Ini adalah kisah benar. Menurut orang yang bercerita tentang kisah ni, seorang gadis bernama Jane. Hidupnya bercelaru. Hidupnya huru-hara lah. Pada malam pertama dia dimasukkan ke hospital mental, mereka menemui dia dalam keadaan yang berlumuran darah. Jane ni, dia menyiat kulit kaki dia. Dan kulit tu dia jadikan sebagai sarung tangan dia. Jane ni juga mempunyai tabiat yang pelik. Setiap malam dia akan melakukan ritual yang pelik. Dia akan berlari dari dinding ke dinding. Dia akan menyentuh dinding tu dan membuat tanda salib. Dia akan lakukan ritual ni selama berjam-jam sampailah dia tertidur. Pada satu malam,
Staf terdengar jerita yang kuat. Jadi staf pun pergilah ke bilik dia. Dia berdiri di depan bilik sambil tersenyum dalam keadaan yang sangat menyeramkan. Staf hospital ni pun tanyalah, kenapa? Tapi Jane ni kata apa yang membuatkan dia fikir yang dia sedang bercakap dengan Jane. Dan dia kata, Jane dah tiada. Awak bercakap dengan syaitan yang merasuk badan Jane. Apa perasaan anda kalau anda dalam situasi ni? Sangat seram. Cerita individu ini dari sebuah hospital mental. Kebanyakan pesakit-pesakit di sini adalah yang berusia, yang sudah berumur tua. Pada satu malam kira-kira pukul 2.30 pagi, jururawat membuat rondaan bagi memastikan yang pesakit-pesakit ini sedang tidur. Bila mereka ke bilik pesakit yang berusia 83 tahun, mereka dapati pesakit ni duduk menegak di atas katil dia. So mereka pun masuk ke dalam bilik dan suruh dia tidurlah. Tiba-tiba dia kata, mereka akan datang kepada awak. Lepas tu dia terus mengilai dan ketawa jahat. Kemudian dia terus baring sambil berkata, saya akan merindui awak selepas mereka datang ambil awak. Agak-agak siapa yang dia maksudkan? Siapa yang datang nak ambil jururawat tu? Bayangkan kalau situasi ni berlaku kepada kita. Sangat menyeramkan. Cerita ini dikongsikan di Reddit oleh pengguna bernama Pink. Dia bercerita bagi pihak kakak dia yang merupakan pengarah di hospital psikiatri. Menurut cerita kakak dia, seorang pesakit ni akan menyiap kulit-kulit dia. Selepas dia menyiap kulit, dia akan meletakkan gambar-gambar keluarga dia di bawah kulit tersebut dan dia akan tutup semula. Bayangkan betapa ngerinya dan menakutkanlah kalau kita tengok keadaan macam ni. Dia letak gambar keluarga dia di bawah lapisan kulit dia sendiri. Keadaan tu yang sangat tak normal lah, sangat menakutkan. Seorang doktor bercerita di Reddit mengenai pesakitnya. Salah seorang pesakitnya, dia bekerja di unit psikiatri juvenile. Salah seorang pesakit dia perlu dikawal ketat sebab dia cenderung untuk melukakan diri dia. Pesakit ni seorang gadis muda. Dia akan menggigit bahu dia sampailah berdarah-darah. Sampailah dia terpaksa diikat. Kalau tak diikat, dia akan terus menggigit bahu dia. Tapi cerita ni agak menarik. Selepas 3 tahun kemudian, doktor ni dalam perjalanan ke sebuah program yang melibatkan kerjayanya lah. Pada masa tu dia berada di dalam bas dan dia terserempak dengan seorang gadis muda yang berpenampilan cantik dan kemas. Gadis tu kata dia adalah pesakit yang menggigit bahunya. Tapi sekarang dia dah sembuh sepenuhnya. Cerita ni agak menarik lah sebab selepas 3 tahun kemudian mereka berjumpa lagi. Ini adalah cerita yang positif lah sebab tak semua pesakit mental tu tak boleh dirawat. Ada je yang boleh sembuh. Dan banyak yang sembuh. Walaupun kronik, masih ada yang boleh disembuhkan. Kisah ini bermula dengan latar belakang yang agak gelap ataupun agak hitam. Individu yang bekerja di sebuah hospital psikiatri. Dia mengatakan dia tak boleh lupakan seorang lelaki bernama Terry. Ceritanya semasa Terry ni masih kanak-kanak, dia menyaksikan kejadian yang ngeri. Dia menyaksikan kakak dia dibunuh oleh ayah tiri mereka. Dibunuh depan-depan dia. Selepas kematian kakak dia, si Terry ni mengubah penampilan dia, mengubah personality dia. Dia mengubah penampilan dia macam kakak dia. Katanya dia rasa diri dia adalah kakak dia. Sampailah dia dewasa, dia masih berpakaian macam tu. Dia masih berpakaian kanak-kanak perempuan. Dan dia akan memotong gambar-gambar kanak-kanak perempuan daripada akhbar, majalah dan sebagainya lah. Dan dia akan ikat dan jadikan sebagai rantai. Dan dia kata gambar-gambar tu adalah kawan-kawan dia. Terry ni tak pernah melakukan sesuatu yang ganas. Cuma dia mengubah personality dia. Dia mengubah personality dia selepas dia menyaksikan kematian kakak dia. Dia menyaksikan sesuatu yang tak patut dilihat oleh kanak-kanak. Itulah sebabnya kenapa kanak-kanak tak boleh melihat sesuatu yang ganas ataupun sesuatu yang tak patut dilihat oleh kanak-kanak. Kerana ini boleh menyebabkan gangguan kepada personality mereka dan mengalami trauma. Dan gangguan inilah yang menyebabkan Terry mengubah personality dia. Bagi Akmal, orang-orang yang bekerja di hospital mental adalah orang-orang yang hebat. Setakat itu saja untuk video seram aneh kali ini. Kalau anda suka, bolehlah consider untuk subscribe. Jumpa lagi.